Dan banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala juga tuan-tuan, rezeki yang kita bertemu kembali untuk sama-sama kita mulakan perkongsian kita berkaitan tentang kisah para Nabi dan juga para Rasul. Dan kita menggunakan dalam satu terjemahan ataupun tahqiq semula kisah lengkap para Nabi dan juga Rasul. Asalnya dalam tajuk Qasasul Anbiya, kisah para Nabi, susunan dan karangan Imam Ibnu Katsir. Jadi sekarang ini ada terjemahan bahasa Melayu didapatkan di pasaran. Boleh kita buka insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Sebelum kita mulakan pada malam ini berkaitan tentang penceritaan ataupun kita berkenalan dengan kisah Nabi-Nabi Allah dan juga Rasul, kita mulakan dengan perkenalan dahulu dengan penulis kitab ini, iaitu Imam Ibnu Katsir Al-Hafiz rahimahullahu taala. Baik. Bila mana kita baca tafsir, kita dah lihat tafsir Ibnu Katsir, itulah orang yang sama. Kita buka kitab Bidayatun Nihayah, juga orang yang sama, Imam Ibnu Katsir, seorang ulama yang sangat hebat yang lahir di Basrah, sekitar tahun 701 Hijrah. Dan beliau bernama Abu Al-Fida Imaduddin Ismail bin Asy-Syaikh Abi Hafs Shihabuddin Umar, merupakan seorang putera kepada Katsir bin Zaud bin Katsir bin Zaid Al-Quraish, yang berasal daripada Basrah, tetapi dia membesar dan berkembang ilmunya di Damsyik. Mana Damsyik? Syria. Baik. Dan dalam kehidupan seharian Imam Ibnu Katsir, dia bapaknya meninggal ketika dia berusia 4 tahun. Kecil lagi. Dan dia diasuh oleh bapa saudaranya Syekh Abdul Wahab. Dan pada tahun ke-6 706 Hijrah, ketika berumur 5 tahun, dibawa berpindah ke Damsyik. Di situlah bermulanya dia menerima ilmu fiqh dan sebagainya. Dia kan seorang yang alim berkaitan tentang ilmu agama. Sebab kita lihat dalam kehebatan Imam Ibnu Katsir, antara tafsir yang dianggap terlengkap di abad ini adalah tafsir Ibnu Katsir, lengkap. Ada lebih daripada, kalau asalnya ada 18 jilid, bahasa Arabnya. Tapi sekarang bila mana diterjemahkan, dikurang sikit lah. Ada setengah penerbit buat sampai 10 jilid, itu buat sebagainya. Harga beribu juga tuan-tuan dan sekalian. Tapi bila baca tu memang kita faham sungguhlah, insya-Allah, mudah-mudahan. Itu juga kitab Al-Bidayah wa Nihayah, juga permulaan dan sebagainya. Dan Imam Ibnu Katsir wafat ketika umur 60 tahun. Kita lihat para ulama-ulama ni, dia wafat muda lagi, tetapi asbab keikhlasannya menulis kitab, Allah kembangkan ilmunya. Imam Ibnu Katsir 60 tahun, Imam An-Nawawi 40 tahun. Semua muda-muda aja. Sebab itu, tapi ikhlasannya kitabnya berkembang sampai ke hari ini. Kita bukan nak kata apa buat yang sekalian, dah 40 tahun pun tak ada kitab lagi kita buat. Satu benda pun tak ada lagi. Apatah lagi 60 pun tak ada juga kan. Allah nak katakan bahawa ilmu tu berkembang dengan penulisan. Kena azam sungguh-sungguh. Tak mudah-mudahan akan digunakan dan sebagainya. Itu mukadimah awal lah. Baik. Kita nak mulakan penceritaan pada hari ini tentang kisah Nabi yang pertama ataupun manusia yang pertama Allah ciptakan. Dalil dekat mana peringkat awal? Kita baca surah Ali Imran ayat ke-32. Apa kata Allah pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Innallaha astafa Adam. Ayat tu panjang. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin, kata Allah. Sesungguhnya Allah dah memuliakan. Ada 4 nama disebut. Pertama Adam. Yang kedua Nuh. Yang ketiga Ali Ibrahim. Yang keempat Ali Imran. Alal alamin. 4 nama ni. Allah dah memuliakan, memilih Adam sebagai apa? Makhluk yang pertama diciptakan. Nanti kita akan lihat. Dan dia bukan Nabi yang pertama. Yang kedua Nuh. Siapa Nuh? Nabi Nuh alaihissalam. Dia merupakan Rasul yang pertama. Nanti itu perbezaan Nabi dan juga Rasul. Adam manusia yang pertama dan diangkat sebagai Nabi, Nuh sebagai Rasul yang pertama.
Okey, ada dalil lagi dalam Quran, dalam surah Al-Maidah ada. Yang ketiga, wa ala Ibrahim, ahli keluarga Ibrahim. Artinya seluruhnya. Macam Adam tadi, Adam. Nuh. Tapi Ibrahim keluarga seluruhnya. Siapa? Kita lihat ada Ibrahim, lepas tu anaknya Ishak, Ismail dan sebagainya, cerita nanti kita datang insya-Allah lah. Okey. Yang keempat, wa ala Imran, dan ahli keluarga Imran. Imran ni bukan nabi, tetapi merupakan datuk kepada seorang nabi. Siapakah nabi tersebut? Sampai masa kita akan cerita. Kan? Allah angkat 4 generasi ini sebagai alal alamin yang terhebat di kalangan ketika itu. Kemuliaan dan sebagainya. Baik. Dalam riwayat, Allah Subhanahu wa taala memilih 124,000 orang nabi. 124,000 orang nabi. Intinya lantikan daripada Allah. Dan nabi ini senang cerita, dia tak ada umat. Artinya dapat risalah untuk dipandu keluarga dia, untuk dia dakwah dalam keluarga dia. Sebab itu Nabi Adam nabi. Sebab dia ada ketika mana ketika itu? Kita lihat siapa ada ketika Adam tu. Ada umat tak? Belum lagi. Dah malu pertama. Datang mana pula umatnya? Kan dia seorang baru. Mungkin lepas ni dia dengar cerita, oh ada isterinya Sayyidatina Hawa, ada 2 orang, anak macam mana pula? Itu bagi Nabi. Baik. Di kalangan 104,000 orang itu, Allah melantik 313 orang Rasul. Apa Rasul? Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perlu sampaikan dakwah tersebut pada siapa? Umatnya lah tu Rasul. Daripada tempoh tu 13, jumlah 13 tu Allah hanya rakam, sebut dalam Al-Quran 25 orang nama. Yang kita tahu lah, kita hafal nama ada 6 Nabi kan. Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat lagi tak? Kalau tanya kadang, apa saya lupa dah kan. Time sekolah nak ingat lah. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Apa lagu ingat lah. Tanya Zakaria Nabi ke berapa? Berapa saya? Lupa. Sudah kan. Dia kena ingat tu. Kan bila dulu zaman kecil-kecil ada poster tampal kat rumah, duk ngafal aja kan. Sekarang tak ada, kuliah serah lupa dah kita. Okay? Jadi bila ada ni kita refresh balik untuk ingatan sama-sama, mudah-mudahan. Itu dalil yang pertama dalam surah Ali Imran berkaitan tentang Allah pilih Adam sebagai makhluk yang pertama. Baik. Ada sedikit pertikaian ataupun perbahasan para ulama berkaitan tentang makhluk yang pertama Allah ciptakan. Okey. Allah wajibul wujud. Perkara yang kita wajib yakini. Yang pertama makhluk ada pertikaian. Ada ulama kata arasy Allah. Okey, arasy Allah yang pertama. Artinya Allah ciptakan arasy dulu, tempat dudukan Allah SWT. Tapi ada para ulama juga menyatakan bahawa ada hadis Nabi sebut, inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pertama adalah al-qalam. Apa al-qalam? Pen. Ini al-qalam ni pen. Pen ni al-qalam. Okey. Itu sebab dalam Al-Quran ada surah Al-Qalam. Selepas surah Al-Mulk bermula dengan Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu qalam tu yang pertama. Dan bila mana qalam diciptakan, Allah perintahkan uktub. Qalam kata, ya Rabbi, madza uktub? Apa nak tulis ni ya Rabbi? Allah sebut uktub maqadirun di kulli syai' hatta taqumus saah. Qalam, tulislah segala takdir apa jua yang hidup kat dunia ni sampai yaumil kiamah. Hatta kata para ulama menyatakan bahawa sampai batu yang bergeser dekat ujung laut yang dalam pun kita tak nak sampai pun di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Pokok daun yang turun dekat hutan yang tak ada kena-mengena pun dengan kita pun di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nak katakan di situ qalam. Lepas tu fungsi qalam ni apa? Dia catat apakah penciptaan awal dan sebagainya, susun. Baik. Dalam surah Fussilat Allah terangkan selepas diciptakan al-qalam atau makhluk seterusnya, Allah menciptakan
Agak-agak kita langit dengan bumi mana dulu? Langit ke bumi? Teka dulu. Agak-agak. Kan? Drama hidup dah ni. Kan? Antara langit dan bumi mana cipta dulu? Langit ke bumi? Bumi. Langit. Agak-agak. Tak dapat agak Ustaz. Okey. Dalam surah Fussilat Allah terangkan Allah ciptakan bumi dahulu. Berapa hari cipta bumi? Pun tak tahu Ustaz. Fi yaumain, 2 hari. Okey, saya bagi dalil okey. Nanti catat. Okey. Dalam surah Fussilat. Ni petik ni, terlintas fikiran ni. Mana? Okey, baik. Surah Fussilat, surah yang bermula dengan Hamim. Okey, surah ke-41. Baik. Dalam surah Fussilat Allah sebut pada ayat Allahumma shalli ala Muhammad. Okey, mana? Okey, Allah sebut. Okey. Dalam ayat yang ke-9. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Allah menciptakan bumi ini yaumain, 2 hari. Daripada ulama kata diciptakan dalam 2 tempoh. Wallahu a'lam, tapi sebut yaumain 2 hari lah. Okey. Lepas cipta 2 hari itu Allah sebut juga lepas ayat selepas tu dalam ayat yang ke-10 baru Allah lengkapkan seluruh yang ada kat bumi ni pun yaumain 2 hari juga. Jadi kelengkapan yang berada dekat bumi ni awal penciptaannya dan seluruh yang berada dekat bumi 4 hari lah. 2 hari bumi, 2 hari isi dalamnya, gunung, ganang, pokok dan sebagainya. Ada orang hujah, Ustaz, bukan ke Syekh Yasin sebut kun fayakun idza amruhu kan arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kan Allah sebut kun, jadilah, benar. Tapi nak gambarkan Allah buat perancangan tentang kejadian makhluknya ni. Bukan kata tahun ni nak turun sekian dah, nak turun covid tu dah. Perancangan tu awal dah ada dah. Tak ceritakan Al-Quran bahawa perancangan Allah tu lengkap. 2 hari Allah ciptakan kejadian bumi ni, dan 2 hari lagi nak lengkapkan seluruhnya dalam 4 hari. Lengkap sahaja bumi. Allah sebut seterusnya summastawa ilas sama, pun sama juga jadikan langit pun dalam keadaan 2 hari. Okey, Allah sebut ayat seterusnya ayat ke-12. Dia baca surah Fussilat nanti. Okey. Faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain. Allah melengkapkan kejadian 7 petala langit ni pun dalam 2 hari. Itu sebab asalnya hari kita ni ada 6 hari dia asalnya. Bermula daripada Ahad. Daripada kalimah wahidun, satu. Ahad tu satu. Lepas tu tukar kedua Isnain. Tersebut Isnin tu lah. Isnin tu 2 asalnya. Kan? Lepas tu Sulasa tu 3. Kita tukar jadi Selasa. Kan? Yang keempat Arbi'ah. Kita tukar Rabu. Tu asalnya. Lepas tu Khamsah 5. Tukar jadi Khamis. Tu asalnya. Yang keenam, sebab cakap 6, 2 tadi bumi, 2 jadan langit, 2 bumi dan 2 langit, jadi tanya 6 hari. Yang keenam tu Jumaat tu pada awalnya dipanggil sebagai hari kebesaran, hari Arubah, hari kebanggaan orang Arab asalnya. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW baru ayat Quran turun, Allah ubah, suruh tukar Yaumil Arubah tukar kepada Yaumil Jumaah. Tu cerita je, akan datang lah. Itu bab lain lah tu. Nak ceritakan asalnya 6. Mana datang Sabtu Ustaz? Kata kita cerita. Okey, asalnya 6. Ikut penciptaan awal. Okey, itu asalnya. Okey, segala lompat-lompat ni. Sebab kita bertemu sebulan sekali je. Kan lama tak habis ni kan. Okey, baik. Itu permulaan. Nak katakan bahawa tuan-tuan ibu ayah sekalian, lepas jadikan bumi, seluruh bumi dan langit selesai kat situ. Lepas tu baru Allah menciptakan makhluk yang menghuni langit dan juga bumi. Allah menciptakan awalnya malaikat. Malaikat daripada nur. Malaikat yang menghuni langit ketika itu. Dan ada perbahasan juga mengatakan bahawa serentak Allah jadikan malaikat dan juga golongan jin. Dan jin yang menghuni bumi pada awalnya. Bumi dah ada, siapa duduk? Tu jin asalnya. Okey.
Kata dalam riwayat mengatakan bahawa 1000 tahun sebelum Adam diciptakan. Lama. Nak katakan bumi ni tak tahu berapa ribu tahun dah umur bumi ni. Sebelum Adam diciptakan, 1000 tahun sebelum tu dah ada penghuni bumi ni dah. Siapa? Jin. Kalau kata sekarang ni kita berada pada tahun 1444 Hijrah. Jarak dengan hijrah Nabi 144. Nabi berhijrah ketika umur berapa tahun? Nabi hijrah, ingat tak bulan lepas saya cerita? Bulan lepas, lupa dah Ustaz. Nabi berhijrah pada umur kita awal 52 tahun, tak 53 tahun. Okey. Katalah 1444 tambah dengan 52. Kan? Jadi 1496 tahun. Tu jarak dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jarak dengan Nabi Isa berapa tahun? Ada riwayat kata hampir 600 tahun. Tambahlah 600 tahun, dah 2000 lebih. Jarak daripada Nabi Isa dari sebelumnya berapa tahun? Nabi Muhammad berapa jauh jaraknya? Artinya beribu-ribu tahun. Dia tak tahu cerita. Itu dari segi Nabi Adam. Nabi Adam sebelum itu lagi di turun ke bumi 1000 tahun. Berapa umur dunia? Wallahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Itu sebab gambaran ni nak menyatakan bahawa bumi semakin uzur. Itu tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Baik, itu asas berkaitan tentang permulaan. Malaikat dijadikan daripada nur, cahaya. Dan iblis, jin diciptakan daripada api. Dalil dekat mana? Mana tahu daripada api? Alah Ustaz, tak tahu Ustaz. Mari kita cerita Kita nak buka awal permulaan Nabi Adam. Kita buka Al-Quran. Buka Al-Quran, kau sedap tuan-tuan, tuan buka Al-Quran lah. Lihat mana sebagainya. Permulaan cerita yang famous berkaitan tentang Nabi Adam, tentang fungsinya, berada pada halaman yang ke-6. Yang ke-6 surah Al-Baqarah. Satu page tu kita akan lihat ada 3 nama dekat situ. Satu page tu. Halaman yang ke-6. Ada 3 nama. Bila buka Quran, baris yang pertama kita akan nampak nama malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ada nama malaikat. Tengah-tengah cerita pertengahan tu ada pula kalimah wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ada nama iblis. Siapa iblis ni? Nanti ada cerita Nabi Adam. Page bawah, turun bawah sikit, ada nama fa'azallahuma syaitanu anha. Ada nama pula syaitan. Jadi page ni, bila nak bincang page ni pun makan hari juga. Kan kita bincang insya-Allah, mudah-mudahan. Nak ceritakan kat sini Quran lengkap dah. Dia ceritakan siapa malaikat, siapa iblis, siapa syaitan. Baik. Itu pada awalnya. Kita buka sekejap. Buka pula pada surah An-Nahli. Buka suratul Nahli, surah yang suratul Hijr. Suratul Hijr, surah yang ke suratul Hijr, surah ke-15. Buka halaman ke-263, kita akan dapati pangkal ayat dia sama. Suratul Baqarah, saya baca ayat dia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah kata Allah. Idh dalam Al-Quran artinya apabila ataupun ketika dan sebagainya. Ada kalimah yang hampir sama, is dan juga iza. Jadi nak faham, is satu perkara yang berlaku sebelum riwayat Nabi SAW. Dia berlaku awal. Kalau iza, ia akan berlaku pada yaumil kiamah. Itu beza dia. Dua pengertian yang sama. Dan ketika kata Allah, is ketika peristiwa yang sebelum Nabi diangkat, kita Nabi Adam dan sebagainya. Sebut iza, perkara yang berlaku di yaumil kiamat nanti. Contoh kita baca iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bagaimana bumi akan digoncangkan ketika kiamat nanti. Itu iza. Maksud yang sama, tapi penggunaan kefahaman tu pengertian dia sama, tapi kita ayat lah. Itu sebab Al-Quran ni dia ada ijazul bayani, ijaz berkaitan tentang bahasa. Baik. Nak ceritakan tu surah Baqarah. Dalam suratul Hijr ayat 28 pangkal dia sama.
Wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ketika Allah berfirman pada malaikat. Dan surah Baqarah sebut inni ja'ilun, sesungguhnya aku nak menjadikan fil ardi, di bumi, khalifah. Dalam surah Hijr disebut inni khaliqun bashara, sesungguhnya aku nak menciptakan bashar, manusia. Mana dulu? Ulama berbincang. Okey, di segi asbabun nuzul, turun suatu Hijr dahulu, nak bercerita berkaitan tentang Allah nak menciptakan manusia. Dan surah Baqarah berkaitan tentang fungsi. Apa fungsi manusia tersebut? Diterangkan Adam lah kat situ, fungsi dia apa. Dan sebut ayat tu juga sebelumnya lagi. Okey, dalam ayat ke-27 Allah sebut wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan golongan jin, wal janna, kelompok jin, diciptakan daripada api, bukan api yang besar dah. Api yang menjulang tu ujungnya sahaja dijadikan api. Tu dalil daripada api. Baik, nak jadikan cerita. Kenapa kita tahu cerita bagaimana iblis ni marah sangat dekat Adam kan? Sebab penciptaan ni lah. Okey, dalam tafsir Kasir dia tak hurai penuh. Dalam tafsir Khazin ada dipecahkan tentang kejadian Nabi Adam AS. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk menciptakan, untuk ambil tanah kat bumi ni, okey, Allah perintahkan siapa mula? Allah perintahkan Jibril AS. Wahai Jibril, turun ke bumi, ambil tanah bumi untuk aku uli menjadi manusia. Jibril patuh. Sebab malaikat ni dalam surah disebut ma amarahum, malaikat tak pernah langgar perintah Allah. Antara makhluk yang sangat taat. Sebut Jibril turun kat bumi, sampai kat bumi, ketika itu boleh berbicara dengan bumi. Dia pun bagi salam, bumi pun jawab. Allah perintahkan untuk ambil engkau untuk ciptakan Adam, kata Jibril. Bumi kata, tak naklah, dia kata, aku berlindung dengan nama Allah, nama Tuhan kamu, aku tak benarkan ambil daripada zat aku untuk jadikan manusia. Sebab aku tak nak masuk neraka, kata bumi. Jibril pun tak apa, bangun naik atas. Selepas pada Allah, ya Allah, bumi tak izinkan. Allah kata tak apa. Allah perintahkan pula malaikat Mikail, asisten Jibril, turun ke bumi. Pun berlaku dialog yang sama. Bumi cakap, aku berlindung dengan Tuhan kamu, Tuhan aku tak benarkan ambil zat aku untuk jadikan manusia. Aku tak nak masuk neraka, kata bumi. Mikail pun naik atas, berkata pada Allah, bumi tak izinkan. Allah tahu benda tu berlaku, dibiarkan. Allah panggil pula Taiko dalam malaikat ni. Ada Taiko malaikat ni, ya, memang dia tak ada kompromi. Siapa agak-agaknya? Malaikat Israel. Kerjanya apa? Cabut nyawa. Kalau kita boleh bincang dengan dia, jap lagi amal tak sempat ni, bagi tempoh kejap, okey. Tapi Israel dia tak ada komprominya, dia kental punya, hati kering. Allah perintahkan dekat bumi untuk turun ambil tanah, dia turun, dia bagi salam, bumi jawab jawapan yang sama. Aku berlindung dengan nama Allah, Tuhan kamu, Tuhan aku tak benarkan. Jawapan Israel apa? Wa ana a'udzubillah an arji, aku juga berlindung dengan Tuhan aku, Tuhan kamu, dan aku takkan balik bertemu dengan Allah selagi tak ambil tanah daripada kamu. Dia jawab tu, dia ambil cukup terus. Tergamam bumi, diam. Dan tu riwayat kata Israel dia mengambil 7 elemen tanah. Okey, ada tanah yang baik, taib, ada tanah yang buruk. Itu sebab itu perangai manusia lah. Ada perangai yang baik, ada perangai yang teruk. Okey, ada tanah yang keras, tanah yang lembut. Ada orang dia keras, ada orang dia lembut. Ada tanah berwarna hitam, ada tanah berwarna putih, ada tanah berwarna merah. Itu 7 elemen. Itu sebab kulit kita pun beza-beza. Ada orang gelap sikit, orang putih sikit, ada batang macam itulah. Itu perbincangan para ulama lah. Itu pada awal 7 elemen tanah. Bila orang dah ambil tu, bumi tergamam, Israel sembahkan kepada Allah. Dan kepada Allah, dan dalam riwayat menyatakan bahawa Allah uli sendiri.
Ada dalam riwayat lain kata malaikat yang uli. Itu yang menjadi kesombongan, kebongkakan, tak puas hati iblis tu satu. Oh, kau jadikan aku daripada hujung api. Tapi manusia ni mendapat sentuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat sentuhan malaikat. Dia marah kat situ lah. Dekat awal. Tu tak masa tiba-tiba oh sombong dah. Awal tu dah awal lagi dah. Dan dia pertikaikan juga dalam surah Baqarah sebut. Bila nak sebut apa fungsi manusia tadi untuk jadi khalifah. Apa khalifah? Khalifah artinya pemakmur bumi ni, yang akan jaga bumi ni. Sebab ketika mana malaikat pertikaikan nak debat dengan Allah, ataj'alu fiha ya Allah, betul kau nak buat manusia ni? Sebab apa? Malaikat beritahu may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka ni nanti akan berbunuh-bunuhan, akan membuat kerosakan kat bumi ni. Tu surah Baqarah ayat ke-30 surah Baqarah tadi kan. Maksudnya malaikat pertikaikan sebab dia tahu manusia ni may yufsidu fiha, akan membuat kerosakan. Wa yasfiku dima, menumpahkan darah. Dia pertikaikan Allah. Ditanya, apa Allah sebut? Mesti dia tahu. Ingat tadi tak cerita tadi awal Allah ciptakan langit, siapa huni langit? Malaikat. Allah menciptakan bumi, siapa huni bumi? Jin ketika itu. Ketika jin tu dalam Quran tak terangkan. Dalam tafsir yang lain terang para ulama dan sebagainya. Dalam Quran tak cerita benda ni. Dalam tafsir, mesti tafsir lah. Tafsir Khazin ada, Ibn Katsir pun ada juga dan sebagainya. Bila mana diutuskan jin ke bumi ini, mereka bergaduh. Mereka berbunuh-bunuhan. Itu sebab malaikat pun tahu kenapa ya Allah nak ciptakan mereka. Sebab takut fungsi elemen dengan manusia ni hampir sama dengan jin ni. Dia ada nafsu. Itu sebab disebut nama Basharun tadi. Dan surah Hijr itu Basharun. Basharun artinya manusia yang mempunyai nafsu. Itu sebab dalam Quran ada nama Bashar artinya manusia. An-Nas juga artinya manusia. Insan juga manusia. Dalam surah Az-Zariyat disebut wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Insa juga manusia. Kenapa terjemahan dia manusia satu tapi kalimah yang berbeza? Itu kita kena belajar berkaitan tentang huraian ijazul bayani. Okey? Sebut bashar artinya manusia yang bernafsu. Daripada ayat tu mereka tahu. Artinya manusia ni nafsu. Dan nafsu mungkin dia jadi bergaduh-gaduhan, buat kerosakan dan sebagainya. Tu malaikat argue kepada Allah. Bukan nak melawan tak, tapi nakkan kepastian. Mereka kata, kami dah cukup dah ya Allah. Kami ni nusabbih, dah berzikir, dah memuji kamu, dah besarkan kamu dan sebagainya. Apa jawapan Allah? Qala a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tak tahu. Itu Allah ceritakan manusia Adam dan sebagainya. Dan jadikan cerita tuan-tuan, dan Ustaz Hazir diterangkan, lepas diuli tanah tadi untuk jadikan Adam, Allah jadikan dengan sebaik-baik kejadian, kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin. Okey, yang kita baca dalam solat dan sebagainya. Kita manusia ni sebaik-baik kejadian. Dan kata para ulama siap lengkap dan sebagainya, umpama tembikar. Tembikar datang daripada mana pula? Surah Ar-Rahman. Kal fakhar, kata Allah. Maksud jadikan sebagai umpama tembikar. Tembikar macam mana? Kita pergi tengok orang buat tembikar kan, dengan tanah liat kan, dia uli biar dah siap jadi tembikar. Apa dia buat? Dia jemur. Kita juga, kita pula Nabi Adam AS. Okey, Nabi Adam awalnya bila dilengkapkan jadi bentuk dan sebagainya pun dijemur. Jemur dekat mana? Depan pintu syurga. Berapa lama? Para ulama kata 40 tahun. Lama 40 tahun tu. Okey. Tujuan dia apa? Nak bagi dia kering betul-betul. Adam sahaja diciptakan daripada tanah. Kita daripada mana? Mimma immahin. Dalam satu sejarah kan sebut air mani yang hina. Air mani juga daripada elemen tanah. Boleh buat uji kaji. Tuan-tuan, jangan makan makanan daripada tanah. Boleh tak agak-agak? Kan? Sebab bila makan tanah ni tak kena jadi mani lah. Tak jadi. Apa makanan dari tanah? Tak ada benda kan? Kalau kata lembu, dia makan tanah juga. Makan ada rumput juga. Apa benda? Makan burung. Burung pun daripada elemen tanah juga. Dia dekat kat situ. Kan? Jadi memang ada kaitan dengan tanah. Para ulama berbincang, mencari kajian.
Kenapa Allah menciptakan manusia ini daripada tanah? Sebab fungsi tadi. Fil ardi khalifah. Hanya mereka yang ada kaitan dengan tanah dapat rasa betapa sayangnya tanah ni, untuk dijaga, dimakmurkan. Dan roh kita daripada syurga. Sebab asalnya kita daripada syurga Allah. Dia dua elemen tu ada. Bumi ada, syurga pun ada. Kat bumi kita kena imarahkan bumi, jaga amanah dan sebagainya. Dan baru kita dari syurga dah balik kepada Allah SWT. Tu cerita je. Okey, baik. Balik cerita Adam tadi. Diletakkan depan pintu syurga selama 40 tahun. Ketika itulah malaikat tengok satu persatu. Malaikat memuji, ya Allah, hebatnya ciptaan kau ya Allah. Begitu hebat, sempurna. Baru tak ada lagi tu. Tu baru tembikar kosong, hanya patung sahaja. Macam itulah. Ya. Datang pula golongan jin. Jin dulu. Iblis tak masuk lagi ni, dia baru jin. Baru ada malaikat dan juga jin. Okey. Jin datang tengok, ada yang petikaikan. Ini ke manusia? Kenapa ada lubang-lubang ni? Mata berlubang, dia masuk dalam lubang, hidung semua lubang sebagainya. Orang lagi dia masuk, dia tengok. Ini rupa dia petikaikan. Ini ke? Tu mula jin dah mula petikaikan. Okey. Dan dalam cerita juga dalam tafsir, saya tafsir dah tengah tafsir, okey. Saya lupa saya baca tafsir mana. Ketika mana awal dulu, ketika jin menghuni bumi ni, okey, mereka berganduh dan sebagainya, Allah memilih golongan jin yang paling mulia. Kalau pernah dengar nama Azazil, itu datang dia. Azazil golongan jin yang paling soleh. Allah minta Azazil untuk turun, tolong kawal anak-anak buah ni. Dan ketika itu Azazil diaskan oleh malaikat. Jin dah tak ngam dah gaduh dah. Jadi minta tolong pertahankan. Azazil turun ke bumi dan halau mereka semua balik naik ke langit. Jadi bumi kosong. Okey, bumi kosong lah. Tolong lantik pula Nabi Adam, cerita Nabi Adam alaihissalam. Itu asalnya. Baik. Dalam Quran tak sebut Azazil pun, ada hadis tafsir dan sebagainya kan. Baik. Nak ceritakan tuan-tuan, itulah kisah Nabi Adam pada awal diciptakan dengan 40 tahun dibiarkan dan sebagainya. Tak suruh lagi. Selesai 40 tahun barulah Allah tiupkan roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Tiupkan roh dalam jasad tersebut. Dan roh tu pula Allah tiup masuk daripada ubun-ubun kepala ni. Ubun kepala sampai di mata ni boleh buka dah. Mata dibuka sampai kat hidung pun okey dah, sampai kat telinga, sampai kat mulut disebut alhamdulillah. Itu kalimah yang pertama terpacul pada mulut Adam alaihissalam. Keluar terus alhamdulillah, selesai kat situ. Sebab anak-anak kita lahir dia pun boleh nangis dulu. Kita sebut alhamdulillah, terkejut kita. Tiba dia keluar alhamdulillah mak dah keluar. Terperanjat mak ayah kan. Dah dia nangis dululah. Nak tunjukkan dia ada suara kat situ. Okeylah kan? Mari tak nampak lagi. Tu akan datang kita cerita. Okey. Selesai bila mana habis sahaja sampai ke pinggang. Sampai ke pinggang, Adam dah boleh bangun. Adam nak bangun terus. Rupa-rupa kaki tak settle lagi. Roh tak sampai lagi. Para ulama menyatakan bahawa itu menunjukkan kegopohan manusia. Tak sabar nak bangun. Bukan barakat Adam dah, gambaran. Memang manusia ni kalau boleh nak cepat dia. Kan, lambat susah Ustaz. Ustaz ni lambat ceramah, cepat sikit tak habis kan. Tu kadang-kadang ni itulah kan. Ternyata kita cepat habis. Okay. Adam tak habis cerita ni, lama ni tuan-tuan. Okey. Ini P1 ni saya buka ni. Okey. Cerita P1 je. Nak ceritakan tuan-tuan, itu Adam pada awalnya. Nak katakan Allah membuat perancangan yang begitu rapi untuk menciptakan Adam alaihissalam. Dan kenapa datang iblis tersebut? Nanti kita datang, insya-Allah akan datang. Mudah-mudahan kita kongsi. Okey. Ini ada Adam saja. Bila mana diciptakan Adam AS, roh semua dah lengkap sebagainya, datang perintah daripada Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diberikan ilmu, kefahaman kepada Adam tentang nama-nama dekat dunia ni. Malaikat pun tak tahu, jin pun tak tahu. Itu kelebihan manusia, ada wa'allam, ada ilmu. Kenapa letakkan ilmu? Balik pada ayat tadi, suatu Hijr tadi, inni khaliqun basyara. Aku nak menjadikan manusia yang bernafsu, kata Allah. Nafsu ni dapat dipatahkan, dapat ditundukkan hanya dengan ilmu. Itu sebab perkara pertama, Adam diberikan dengan ilmu. Contoh, nak faham macam mana? Katalah zaman kita muda.
Zaman muda-mudi dulu, kan? Saya pernah tua tak muda-muda lagi, bila makan-makan kan kita balon semua makan kan. Makan dia makanlah. Dah berumur sikit, minum teh tarik, tak apalah. Kencing manis. Mana tahu kencing manis? Kita dah ada ilmu lah. Dulu balon je. Sekarang dah tahu ni kalau lebih makan ni kadang kencing manis ni. Makan lebih sekarang kena gaut ni, kan? Kita dah tahu ilmu dah ada. Tu sebab ilmu tu penting. Nak gambarkan kita ni manusia nafsu, semua kita rasa, kan? Tapi ilmu dapat mematahkan, dapat kontrol nafsu tadi. Pak Adam diciptakan perkara pertama Allah ajar adalah wa'alam, artinya dengan ilmu, kefahaman tentang alam dunia dan sebagainya. Dan diajarkan, dia sebut pada malaikat dan sebagainya. Malaikat pun ada respect. Apa sebut malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu tasbih malaikat. Disebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah tadi. Page ke-6 tu baca, okey? Ayat atas tu. Itu awal perjalanan Nabi Adam alaihissalam. Sampailah, ni ringkas juga ni ceritanya. Sampailah bila mana perintah Allah turun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Ketika mana Allah perintahkan kepada malaikat untuk apa? Sujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud illa iblis. Datang nama iblis. Okey. Ayat surah Al-Baqarah sebut aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis tak sujud sebab dia aba. Apa aba? Enggan. Wastakbar, takabbur, sombong. Sebab tu sebab dia. Tapi siapa iblis ni? Nak faham dekat mana? Buka suratul Kahfi ayat ke-50. Pangkal dia sama dengan ayat tadi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sama. Dan surah Baqarah disebut sebab kenapa tak nak sujud. Kenapa iblis tu enggan? Sebab dia enggan dan sombong. Dalam suratul Kahfi pangkal dia sama sampai pada iblis. Allah bagi tahu siapa tu iblis? Kana minal jin. Rupanya iblis ni satu kelompok daripada golongan jin. Baru pecah kat situ. Kelompok macam mana? Ayat tu sambung. Fa fasaqu an amri rabbih. Kelompok yang derhaka, yang fasik, yang menyimpang daripada perintah Allah. Itu asalnya. Nak jadikan cerita, iblis juga bergolongan jin. Jin dah terpecah dua. Satu kelompok yang ikut perintah Allah, satu kelompok yang derhaka pada perintah Allah. Siapa dia? Golongan iblis. Ramai ke sikit, wallahu a'lam. Cuma dikatakan di kelompok iblis artinya kelompok yang derhaka pada perintah Allah. Itu asalnya. Sebab Quran lengkap dah. Cuma tinggal lagi kita nak baca tu, nak baca tu kena tahu kaitan dia kat mana. Jadi beruntunglah orang hafal Quran ni, beruntung. Bila baca, oh, surahnya disebut kot, buka surah ni. Oh, mesti buat. Kita tahu kaitan tu. Bila kita baca aja, oh, tak perasan Ustaz, rupanya ada rupanya. Ada tuan-tuan. Kaitan tu kena kait tahu. Itu sebab pangkal dia sama. Pangkal tadi Al-Baqarah, Hijr sama. Nanti dalam surah Al-A'raf ada cerita lagi tentang jin iblis, ada cerita lagi tentang iblis tu. Dan Allah datangkan juga dalam Al-Quran suratul jin, bercerita tentang jin tu macam mana. Kan, kalau ibu-ibu, ayah-ayah penajamah nak tengok jin, saya boleh turunkan amalan ni. Tapi dengan syarat jangan terkejutlah. Boleh tengok jin kalau nak, saya turunkan ilmu ni. Okey, tapi syarat jangan terkejut. Kalau terkejut silap-silap, demam seminggu tak baik-baik. Ataupun yang kedua, hilang terus dah kat dunia ni. Sebab terkejut, ya Allah, jin tu macam tu ke? Kan? Artinya ada amalan dia. Dalam surah jin tu ada amalan dia. Tapi kalau nak jumpa personal nanti lah belakang. Okay? Dia ada cara nak dapat tu. Okay? Untuk maklumat, saya pun tak berani lagi nak jumpa lah. Tapi kalau tuan-tuan berani, alhamdulillah lah tu. Tapi ada rakan saya berani, betul. Masa belajar dulu, bila ustaz turunkan ilmu ni, biasalah orang ngaji pun dia nakal-nakal juga. Buat betul-betul. Ada yang demam seminggu. Sampai jumpa balik tok guru, dia tanya, kau buat apa sebenarnya ni? Kantuilah, tengok jin. Sudah. Jadi dia empat kalah baru baik. Kalau tak baik sampai sekarang. Okey? Artinya boleh nampak. Kalau nak nampak lah. Allah buka izin dan sebagainya, buka hijab kita. Cuma syarat jangan terkejut lah. Kan, tuan tak nak tengok. Ada orang tengok sangat, dia sangat nak tengok. Kan?
Tak tengoklah, kita tengok di kita je, tak masalah. Jin tu golong lain biarlah, tak masalah sebagainya. Okay, baik Dia belum turun kat bumi, ke atas lagi, masih dekat langit lagi. Itu cerita iblis. Dan kenapa dia marah sangat, dalam surah Al-A'raf diterangkan kenapa dan sebagainya. Nanti kita kupas insya-Allah. Saya stop dekat situ. Nak ceritakan bahawa datang iblis dari mana? Datang daripada kelompok jin. Syaitan tak masuk lagi ni. Dia baru iblis sahaja. Syaitan bab part yang lain. Okay. Iblis makhluk yang berfizikal, sama seperti jin. Artinya makhluk yang berfizikal juga, sama macam manusia. Itu sebab Allah sebut dalam surah Az-Zariyat tu ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal ins, tidak aku menjadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadat kepada aku. Kenapa tak sebut iblis? Sebab makhluk bernama jin. Iblis tu cabang dia, part lain dia. Artinya ketuanya adalah kelompok jin. Dalam surah itu sebut wal jannah, dan kelompok jin jadikan daripada api. Iblis di dalam tu lah, cuma part yang menyimpang. Macam manusia lah. Ada manusia yang patuh, ada manusia yang ikut berjemaah sama-sama, ada manusia yang kat luar duk kumpang-kumpang kat luar, petikaikan, tak datang masjid pun. Petikai kat luar hebat, dalam masjid diam tak datang pun. Ada macam tu. Itu pelbagai. Bukan nak kata marah. Dan dalam berkongsi kita kadang-kadang ada yang ikut ketua, ada yang macam tak puas hati sikit. Dia macam itulah. Nak gambarkan sifat tu berbeza. Itu juga dengan makhluk Allah SWT, jin tadi pun sama. Okay, baik, malam ni kita stop kat situ. Syaitan akan datang, kita cerita siapa tu syaitan. Dan mulalah Allah turunkan mereka ke bumi tu. Kan? Tapi pada para ulama kata bukan sebab benda tu pun. Memang tujuan asal utama Allah menciptakan Adam, manusia ni memang nak duduk kat dunia ni. Tapi proses tu berlaku untuk gambarkan kepada kita manusia adanya makhluk lain yang tak puas hati dekat kita ni. Yang tujuan dia apa? Nak jauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sesatkan kita. Okay? Asbab bentuk berlaku untuk kita berhati-hati. Ada orang kata, kenapalah Adam tu sekian, kenapalah dulu tak duduk diam, kan elok kat syurga. Dah, memang tujuan kita di bumi ni nak marahkan bumi ni sebenarnya. Cuba kita kena faham keadaan tu dan sebagainya. Proses ni berlaku untuk kita belajar berkaitan tentang muhasabah, tentang pengajarannya, insya-Allah. Kadang-kadang kita jumpa lagi insya-Allah. Mudah-mudahan pujuk-pujuklah imam tuan-tuan, tambah sod kuliah, akan dapatlah banyak sikit. Okey. Dah 3 kali dah kita jumpa ni. Okey, tu cara lah, insya-Allah. Mudah-mudahan kan untuk kita dapat lebih rapat dengan kita kisah ni, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi cukup khususnya pada malam ini tuan-tuan. Mudah-mudahan ada berkaitan bagi kita semua, insya-Allah. Ambil iktibar sama-sama, dan semua dalam Quran dah ada dah, tinggal nak susun atur dan sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Lupa sebut tadi, dalam Al-Quran nama Adam diulang 25 kali. Okey, dalam 25 ayat. Itu awalnya. Baqarah dah ada start dah terdapat Adam tu. Okey, kita urai insya-Allah. Mudah-mudahan. Sekian daripada saya. Apa itu daripada Allah Taala, dalam matur kepada sendiri, minta ampun maaf, astagfirullahalazim, dan kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.